Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Alhamdulillah ya, pada minggu ini kita diberi lagi kesempatan untuk bersama dalam kelas online kita ni. Dan diharapkan semua pelajar jangatan 3, iaitu 3 Akid dan 3 Baiduri, dapat menyertai kelas online secara berterusan ya. Baiklah ya, jadi untuk pada minggu ini kita akan teruskan kepada tajuk kita yang seterusnya, iaitu kita masih lagi dalam tajuk graf, yang mana pada minggu lepas kita telah membina graf bawah mudah, dan ramai pelajar yang dapat membina graf bawah mudah dengan baik, dengan tepat dan dengan lengkap. Jadi pada hari ini pula kita akan pergi ke tajuk kita, satu topik yang seterusnya, iaitu berkaitan dengan graf garisan mudah. Okey, seperti mana yang cikgu dah terangkan kepada kamu dalam bahagian awal dahulu, graf garisan mudah yang akan kita pelajari ini, kenapa perlu ada graf garisan mudah kan? Walaupun kita telah boleh membina ataupun memaparkan data dengan menggunakan graf bawah mudah, kerana terdapat data yang tidak sesuai untuk dipaparkan dengan menggunakan graf graf bawah mudah saja. Ada data yang sesuai dipaparkan dengan graf garisan mudah juga. Contohnya ialah data yang berkaitan dengan tentang jumlah ataupun nilai yang mengalami perubahan secara berterusan. Okey, data itu sesuai ditunjukkan dengan graf garisan mudah. Okey ya, jadi sebelum kita memulakan kelas kita pada pagi ini, kita baca doa dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey ya, jadi macam biasa sebelum kita nak membina satu graf, kita perlu ada data, dan dipaparkan kepada kamu ini ialah berkaitan data jualan tahunan syarikat nyata dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Okey, tahun 2013 jumlah jualannya dipaparkan ialah 80,000 kan. Okey, dalam ni dia tulis 80, tapi kamu nak tengok nilai di atas ni jualan dalam kurungan. Okey, ada lagi nilai 30 di belakangnya, jadi 80,000 kita bacanya macam tu kan. Okey, 2014 75,000, 2015 66,000, 2016 78,000, 2017 85,000. Jadi kita kena kaji dahulu data dalam jadual kita ni. Kita tengok dulu nilai maksimum ialah pada tahun 2017, iaitu 85,000. Dan nilai minimum, nilai yang paling rendah ialah tahun 2015, iaitu 66,000. Okay, penting untuk kita melihat nilai maksimum dan nilai minimum ni ialah untuk kita melukis skala kita nanti kan. Okey, nilai skala akan diberikan, tapi kita nak menentukan sampai berapa kita nak tuliskan skala kita tu, kita kena berpandukan nilai minimum dan maksimum. Okey, jadi berdasarkan data ni, macam mana kita nak bina graf garisan mudah? Kita tengok langkah-langkah ni. Okey, langkah pertama macam biasa ialah lukis paksi mendatar dan paksi menegak di atas kertas graf. Okey, cikgu harapkan pelajar-pelajar cikgu dah bersedia dengan kertas graf macam cikgu maklumkan pada minggu lepas, iaitu cikgu dah ingatkan ya untuk sediakan kertas graf pada minggu ni. Kerana kita bila melukis graf garisan mudah ni, nilainya melangkau sehingga jumlah yang besar. Jadi kalau kita masih menggunakan kertas
kosong kan, kertas kajang kertas kosong tu jadi sukar untuk kita nak plotkan nilai tu pada nilai yang hampir tepat ataupun tepat. Jadi bila menggunakan kertas gerah ni lebih mudah sebab dia dah bahagikan. Kertas gerah ni dia ada kotak-kotak kecil, jadi kita boleh baca nilai tu dengan lebih tepat ataupun hampir tepat. Okey, langkah pertama lukiskan paksi menegak, paksi mendatarnya, paksi Y dan paksi X. Seterusnya, okey, kemudian masukkanlah nilai tahun kan berdasarkan jadual tadi ni ialah daripada tahun 2013 hingga tahun 2017. Kemudian bila dah masukkan tahun, okey, kamu tengok kan dia mulakan tahun yang pertama tu dia jarakkan daripada paksi menegak. Okey, nanti kita akan tengok yang dalam bahagian pembelajaran kita di dalam buku teks macam mana pula kaedah dia kan. Adakah tahun pertama tu dimulakan pada paksi Y ini ataupun dia jarakkan macam ni. Itu kita rujuk buku teks nanti ya. Okey, dah letakkan tahun. Kemudian okey, macam ni paksi menegak dia berikan skala ialah 1 cm mewakili 10,000 ringgit. Okey, RM kan. 1 cm kena buat ni kosong ke 10 ni 1 cm mewakili 10,000 ringgit. Okey, Malaysia. Okey, bila dah dia tuliskan skala ni, skala memang akan diberi, jadi kamu akan ikut saja skala berapa yang diberi. Okey, kemudian pilih skala sesuai, tak perlu kan kerana skala yang diberi. Okey, dia kata 1 cm mewakili 10,000 macam ni kamu nampak tadi. Kemudian tandakan titik di atas kertas gerah untuk menunjukkan jumlah jualan syarikat nyata dari tahun 2013 hingga 2017. Okey, tahun 2013 tadi ni ialah 80,000. Okey, kalau 80,000 senang kan sebab nilai dia genap. Terus kita plot pada 80,000 betul-betul ya, di garisan 2013 ni mesti sama. Jangan kamu tanda sebelah sini pula sebelah ni, tak boleh ya, mesti betul-betul pada garisan yang kamu tandakan ni, garisan menegak mesti lurus. Okey, 80,000 betul-betul di garisan ni. Okey, 80,000. Nilai dia pun kena sama pada nilai 80,000. Okey, kemudian seterusnya tahun 2014 nilai dia ialah 75,000. Okey, bila nilai yang tidak genap pada garisan yang kita lukiskan macam ni 75,000 ke 2014, kamu nampak dia lukis 75,000 ni dia ambil di antara permulaan 70 hingga 80, dia letak tengah-tengah tu 75,000. Kenapa dia letak tengah-tengah tu? Okey, ini konsep dia, kamu kena tahu. Satu kotak kecil ni berapakah nilai dia? Contohnya kalau kosong di sini, sini 10,000, macam mana kamu nak tahu satu kotak kecil ni berapa nilai dia? Kamu kena bahagilah kan. 10,000 ni bahagi 5 kotak kecil ni. Jadi kamu akan dapat berapa? Kamu akan dapat 2,000. Jadi maknanya satu kotak kecil ni nilai dia bersamaan 2,000. Okey, 2,000, 4,000, 6,000, 8,000, 10,000. Itulah seterusnya 12, 14, 16, 18, 20,000. Okey, faham kan? Nak tak nak kamu kena tengok dahulu 1 cm tu berapa ribu dia, bahagikan dengan 5 kotak kecil. Barulah kamu dapat berapakah nilai kotak kecil tu. Supaya mudah kamu nak plot nanti kan. Kita nak titik ni, nak plot kan ni. Okay, macam 2014 ni, okay, dia kata 75. Okay. 70, satu kotak kecil, 72, dua kotak kecil, 74. Kalau dia plotkan di garisan yang ketiga ni, boleh diterima atau tidak? Kurang tepat lah kan. Kalau dia plot di garisan ketiga ni, dah nilai dia dah 76. Jadi dia mesti letakkan di tengah-tengah di antara kotak yang ketiga ni, di tengah-tengahnya. Nampak dia letak di tengah. Jadi dapatlah 75. Okay? Harap pelajar faham. Okay? Okay, itulah penting kita tahu satu nilai kotak kecil ni. Okay, seterusnya tahun 2015. Tahun 2015 nilai dia ialah 66,000. Okay, macam tadi ni. Okay, 60 di sini. Okay, 2015 sama garisan dia 60. Satu kotak kecil tadi ialah 2,000. Jadi kiralah 62, 64, okey 66 lah. Di atas garisan yang ketiga daripada nilai 60 tu, garisan yang ketiga betul-betul di atasnya ialah 66. Jadi plotkan. Okey, tahun 2016 pula nilai dia ialah 78,000. Okey, 78. Macam sama juga langkah dia 2016 kita letaklah
70, kira-kira lah 72, 74, 76, 78,000 betul-betul di titik atas garisan yang keempat sebelum sampai ke nilai 80 kan. Okey, 78,000. Dan 2017 nilai dia ialah 85,000. Okey, terus 2017 pergi ke nilai 80, 82, 84, 85. Kotak ketiga tu tengah-tengah kan. Kalau ada kamu titik di garisan yang ketiga tu jadi salah, dia akan jadi 86, mesti di tengah-tengah dia 85. Okay, bila kamu dah siap plotkan ke semua titik ni pada nilai yang tepat, okay, bila dah siap plotkan, langkah seterusnya ialah kamu buat apa? Sambungkan semua titik yang ditandakan dengan ditandakan itu dengan satu garisan. Okay, sambungan ni mesti menggunakan pembaris. Jangan kamu sambung ikut suka hati kamu je. Sekali dia mula nak melengkung turun ke, sekali dia nak melengkung ke atas pula ke, tak boleh lah. Mesti guna pembaris di antara titik. Dan sambungan pula mesti mengikut tahun. Jangan 2013 kamu terus pergi sambung pergi 2015 pula kan. Okay, sambung ikut tahun 2013 ke 2014 dulu. Okay, sambung guna pembaris. 2014 ke 2015 pula sambung guna pembaris. 2015 ke 2016 sampailah 2017 gunakan pembaris dari satu titik ke satu titik. Baik, itulah ini maksudnya graf garisan kan. Kalau kamu belajar apa itu maksud garisan, garisan ni maksudnya ialah sambungan titik-titik. Macam ni lah, bila kita sambungkan titik-titik ni, dia menjadi satu garisan. Jadi kita boleh nampak lah, okay, satu garisan, graf garisan, inilah dinamakan graf garisan mudah. Kita boleh nampak perubahan kan daripada 2013 tu berlakunya penurunan jualan. Kemudian daripada 2015 ni dia mula menaik semula jualannya, okay, sampai akhir 2017. Okay, bila dah siap sambungan garisan, langkah seterusnya macam biasa, labelkan paksi menegak dan paksi mendatar serta berikan tajuk yang sesuai pada graf. Okay. Label di sini jangan lupa kan. Macam ni tadi dalam jadual tu pun dah ada dah ditulis dah. Apakah unit yang perlu kita letakkan pada paksi Y ni nanti ialah jualan. Okay. Dalam kurungan dia letaklah RM ribu kan. Okay. 10,000, 20,000 sampai 90,000. Okay. Macam tadi kan sampai 90,000 kerana nilai paling tinggi 85, jadi kita letak sampai 90 je lah kan. Kalau nilai tu paling tinggi 95, jadi kita akan buat sampai 100 kan. Macam ni dia buat sampai 90. Kenapa dia buat sampai 90? Kerana nilai tertinggi maksimum tadi hanyalah 85,000. Jadi dia bundarkan terus buat sampai 90. Faham tak perlulah kamu buat skala ni sampai ke 200,000 kan, sampai 200,000 kan, tak payah. Buat sampai nilai yang paling hampir dengan nilai maksimum. Kalau nilai maksimum tu ialah 70,000, buat sampai 70 cukup lah. Kalau nilai tu sampai 75,000, kita buat sampai 80,000 saja. Okay, begitulah. Kita bundarkan dia kan kepada nilai yang paling hampir saja. Kalau lebih daripada 5, tambahkan, genapkan dia. Macam ni 85, terus genapkan ke 90. Okay, pelajar boleh faham tak faham boleh tanya cikgu nanti. Okay, kemudian masukkan tajuk dia. Tajuk dia pun ikut pada jadual tadi. Jualan tahunan syarikat nyata dari tahun 2013 hingga tahun 2017. Ikut saja pada jadual. Tajuk, label. Kemudian label ni juga, tahun ni ikut juga pada jadual. Okay, jangan kamu ubah apa-apa. Okay, itulah caranya melengkapkan sebuah graf garisan mudah. Cuma yang menyukarkan kadang-kadang pelajar dia tersalah plot ni. Itu yang penting. Pentingnya kamu mengetahui satu kotak kecil ni berapa nilai dia. Mesti kamu tahu. Kalau kamu tak tahu, kamu tak boleh plot pada nilai yang tepat. Okey, harap pelajar faham. Okey, kita ulang semula langkah melukis graf garisan mudah ni adalah lukis paksi menegak dan mendatar. Kemudian pilih skala yang sesuai. Skala akan diberi. Bagikan garisan mendatar kepada beberapa bahagian. Setiap 1 cm lah kan. Setiap 1 cm tandakan garisan untuk kamu tuliskan skala nanti. Kemudian tandakan titik bacaan pada paksi. Lukis garisan waktu titik itu, sambungkan garisan. Lengkapkan graf dengan tajuk. Untuk graf garisan ni, kerana kamu nampak dalam graf garisan yang ni, sebab dia hanya ada satu garisan, jadi kita tak perlu petunjuk lah. Tapi kadang-kadang ada graf garisan yang dia menunjukkan data yang banyak kan.
ada banyak garisan, ada garisan pula, ada melintas, naik turun pula, ada garisan satu dia naik atas turun pula kan. Kalau graf garisan tu ada banyak garisan dalam satu paparan ni, itu kita kena buat petunjuk lah. Tapi kerana ini hanyalah graf garisan mudah, data ni kita dah tahu iaitu tentang jualan tahunan syarikat nyata, jadi tak perlulah kita buat petunjuk kan. Berbanding dengan graf bar mudah minggu lepas yang kita buat, kita perlu buat petunjuk kan, untuk kita nampakkan perbandingan apa maklumat setiap bar. Okey, jadi itulah cara membina graf garisan mudah. Seterusnya kita akan tengok, okey ni satu contoh macam mana membina graf garisan mudah. Welcome to My Secret Math Tutor. For this video, I want to show you how to make a line chart. But before we get too far, let's go ahead and talk a little bit about what makes a line chart. In a line chart, we often use these to show how the data changes over a period of time. And a real key feature of these is that we essentially take a scatter plot and we use line segments to connect the actual data values. Okey, ni harap pelajar jangan buat macam tu ya, gunakan pembaris. Macam ni tak boleh lah kan. It's really good to see how the data changes over time because we can see if the data is going up or going down or really what it's doing or look for trends. Okey, dia katakan kelebihan graf garisan mudah ni, kita boleh nampak perubahan nilai tu naik atau turun dengan jelas kan, berdasarkan garisan dia tu. Along the bottom, this is our x-axis. Okay, itu ialah this paksi is where X. We will usually use some sort of time. Yang selalu kita masukkan nilai masa kan. kan. That's what we use these for. And of course, our y-axis. Okay, paksi Y, paksi menegak. Will be our vertical line. All right, so let's give our example a try and see how we can actually build this thing. For the example, I want to look at how many students are enrolled in a particular school. So I'm looking at the year and how many students are actually enrolled. The very first thing I want to do is probably set up my years along the bottom of my chart here. All of my years are between 1990 and 2008, so I'm going to end up scaling these so I don't have to show all of the years on here. We'll go ahead and start with like the first year being 1990 and then go from there. 1990, we'll have one for 92, 94, 6, 8, 2000, 2, 4, 6, 8. All right, so I'll mark this as 90, 92, 94, 6, 98, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008. All right, so on the bottom we will mark this as our years. Along the other side, all of our values, it looks like, are definitely over 1,000. I don't want to have to show all of those, or else, if I did a tick mark all the way from 0 all the way up to 1,000, most of our data points would be really, really near the top and really close together. I want to see definite changes in here, so we'll scale those a little bit as well. Let's see. Okay, nampak digunakan setiap 1 cm, ditandakan. My first tick mark here, we'll go ahead and say that is, say, 1,100. Maybe we'll put our 0 at 1,000 and go up from there. 1,200, 1,300. There, now we should be able to capture all of that data pretty good. Okay, kalau kamu nampak dalam ni, dia mulakan nilai pada garisan Y tu pada paksi X ya. Maaf, pada paksi X ni dia letakkan 1000. Okay, untuk kita akan mulakan dengan paksi X ni ialah bermula dengan kosong. Okay? Kita tak bolehlah terus mula dengan nilai kan. Kita akan mulakan dengan kosong. Alright, so the very first part of this is to take these data points and put them on our chart. Then we'll go ahead and connect them with nice line segments to see how the data is changing. So starting with the first one, here's our 1990. We need to put a spot at 1,103, which is just a hair above 1,100. So that looks like a good spot. For 92, it's over 1,500, 1,528, so just again a hair over that one. For 94, 1,390. Let's see, 1,391, okay, we'll say it's right about there. Let's see, 96,
1002, oh boy, it's just like right there, just a hair above the 1,000 mark. 98, 1345. That one right about there. The year 2000, 1271. There, good. 1232, oh, a little bit shorter than that previous one, not a whole lot. 1217, really close to that 1200 mark. 161340, just a hair above the 13 mark. And year 2008, 1344, so almost the same, but just a little bit larger than our previous top. Okey, kalau kamu nampak dalam ni, dia tak menggunakan kertas graf, tapi dia plot, kan? Dia plot titik-titik itu, dia plotkan mengikut anggaran dia. Okey, contoh kamu tengok tahun 90 dia letak 1103, dia tengok bernilai 100 ni letaklah atas sedikit macam tu dia kata. Okay, dia plot pada anggaran. Sebab dia tak ada kotak-kotak kecil tu, dia tak boleh melihat pada nilai yang tepat. Okay, tahun 92, 1528, dia letaklah atas sedikit pada garisan ni. Dia buat anggaran saja kan. Macam ni, daripada tahun 2000 ke 2004, kamu nampak 2000 ke 2004, data dia, jumlah dia semakin menurun. Jadi dia buatlah. Dia buat bagi nampak semakin menurun sikit garisan tu. Okay, kemudian yang untuk 2006, jumlah dia 1340. Okay, letak ni. Kemudian yang 2008 lebih 4 saja, dia letak atas sedikit bagi nampak ada kenaikan. Tak bolehlah kamu buat bagi sama kan. Okay, macam ni tahun 96 pula kamu tengok 1002 dia letak betul-betul di sini. Okay, sebab dia mula dengan paksi X ni, dia dah mula 1000 kan, dia tak mula kosong. Memang ada kaedah macam ni kita boleh gunakan, tapi untuk tahap kita di geografi tingkatan 3 ni, graf garisan mudah, kita mesti mula dengan kosong. Dan kamu nampak juga dia buat nilai dia ialah setiap 1 cm ni dia letak 100 kan, kenaikan dia ialah 100, 1100, 1002 sampai 1005 lah, sebab nilai maksimum dia ialah 1528, letak pada 1005 je, kemudian dianggarkan je bahagian yang atas lah. Okay, so we can definitely see all of our data points. They look like they're kind of scattered all over the place. Let's go ahead and connect them using those nice straight line segments. It usually helps out to do this with a ruler. Okay, ni If they're not dia that far tunjukkan away, mesti usually guna you can make a pembaris, pretty good straight line. sambungkan titik. Can't forget this data value way down here. Okay, mesti sambungkan dari tahun ke tahun ya, jangan kamu terlangkau tahun tu. Bahagian ni dia tak guna pembaris pula jadi tak boleh lah kan. Kita mesti guna pembaris sepenuhnya. Okay, and now we've actually created our line chart. Now time to interpret and see exactly what's going on here. Well, we can see that with enrollment, it looks like it's staying about the same. There are a few years where it's just going up by a little bit, and a few years where it's going down by just a little bit. One particular year in 1996, there was a huge drop in enrollment. Other than that, everything seems to be staying about even, not really changing a whole lot. So, maybe enrollment's not going anywhere, not really doing a whole lot of stuff. So we can see those changes as we start moving out through the years, right? And that's how you make a line chart. If you'd like to see some more videos, please visit mysecretmathtutor.com. Okay, kita boleh nampak untuk graf garisannya. Satu lagi ialah dia belum melabelkan lagi paksi Y kan. Paksi X dia dah labelkan years, tapi paksi Y ni belum. Kalau kamu buat mesti letakkan bilangan pelajar dalam kurungan unit dia ialah orang. Mesti letak orang. Kalau tidak kita tak boleh sebut dah 1000 orang, 1000 orang kan, mesti ada unit dia. Dia kena ada tajuk. Okey. Okey, baiklah. Itu ialah untuk garisan mudah. Dan sekarang kita pergi kepada buku teks tingkatan 3. Surat 11 iaitu kaitan membina graf garisan mudah.
Ini dia bagi data iaitu jadual 1/6 guna tenaga dalam sektor ekonomi di Malaysia dari tahun 2010 hingga 2014. Okey, 2010 11,900, bukan 11,900 ya. 11 juta. Oh, itu 11 juta. Okey, 12 juta ni kita tengok nilai di atas ni sama 11 juta 900,000, 12 juta 284,000, 2012 12 juta 723,000, 2013 13 juta 210,000, 2014 13 juta 576,000. Kemudian kita kaji lalu nilai minimum, nilai paling rendah di dalam jadual ini ialah 2010 iaitu 11 juta 900,000 dan nilai maksimum paling tinggi ialah 2014 13 juta 576,000. Okey. Jadi bila kita dah kaji jadual itu, data itu, barulah kita mula melukis graf. Okey. Dalam pada ni kamu nampak digunakan kertas graf. Langkah pertama, okey, lukis paksi mendatar dan paksi menegak. Okey, paksi mendatar ni ialah tahun 2010 hingga 2014. Okey, ini yang cikgu pesan tadi kan. Okey, kamu nampak untuk kita graf garis ni kita tak boleh ikut yang di dalam slide yang pertama yang cikgu paparkan tadi. Okey, kamu mesti melukis tahun pertama itu berada di bawah paksi Y, paksi menegak. Okey, nampak ni. Okey, itu dia tahun 2000, kamu nampak ni tahun 2000 dia mulakan betul-betul di bawah paksi Y. Macam tadi yang dalam video tu dia jarakkan kan, dia mulakan di sini. Jadi tak perlu untuk kita punya cara pembinaan kita mengikut silibus ini, kita mesti berada di bawah paksi Y. Okey, tahun pertama betul-betul dia. Betul kita jarakkan lah kan. Okey, dia ni macam ni, dia jarak 3 kotak. Okey, 2011, jarak lagi 3 kotak 2012, 3 kotak lagi 2013, 3 kotak lagi 2014. Okey, kemudian dia letakkan skala. Berapa skala yang digunakan? Tengok pada tepi ni. Allah Akbar. Dah. Okeykan sikit. Okey, skala yang digunakan. Ini yang susahnya kan. Okey, skala menegak digunakan 1 cm mewakili 1 juta orang. Itu dia. Nilai terlalu besar kan. 1 juta orang. Jadi dia pun lukislah pada skala paksi Y itu. Okey, ini dia 1 cm 1 juta orang. Okey, dia tak nampak jelas lah sebab dia jadi kabur sikit kan. Okey, itu dia. Okey, ni kosong. Sini kita boleh tulis ya. Kita boleh tulis kosong. Dia 1 cm hanya 5 kotak kecil lah. Di sini dia letak 1000. Itu bukan 1000 kan. Sebab di atas ni dia akan letakkan nanti dalam kurungan. Dia letak lagi 3 kosong tu dia akan letak di atas kan. Jadi ni maknanya sejuta lah. Kemudian gandakan lah kan. Setiap sejuta, 2 juta. Kalau kita nak tulis penuh pun boleh. Tapi dia macam mengurangkan nilai kekemasan graf kita tu. Okey. Sebab tu kita akan letakkan ringkas dia. Okey, kita letak 1000 lagi 3 angka kosong tu kita letakkan di atas paksi Y nanti. Okey. Okey, sejuta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta. Jadi kamu tengok dia letak sampai berapa ni? Sampai 14 juta. Okey, kenapa dia letakkan sampai 14 juta? Sebab tadi dia kan tengok nilai maksimum dia berapa. Okey, pada jadual tadi nilai maksimum dia adalah 13,576. Jadi dia bundarkanlah kan, bila lebih pada 5 terus dia genapkanlah ke 14 juta. Okey, faham ya? Jadi macam cikgu terang tadi, bila kamu dah lukis skala tu, kamu kena tahu satu kotak kecil tu berapakah nilai dia. Macam mana kamu nak tahu? Allah Akbar, besarnya. Okey, kamu kena bahagilah kan. 1 juta bahagi dengan 5 kotak kecil. Jadi 1 juta bahagi dengan 5 kotak kecil, berapakah nilainya? Berapa ratus ribu kah satu kotak kecil tu? Pelajar-pelajar? Sebab itu kena juga kamu gunakan apa? Calculator bila kamu nak mengira ni kan.
Okey, jadi kamu akan dapatlah bila kamu bahagikan 1 juta, okey, 1 juta ni bahagi dengan 5 kotak kecil, kamu akan dapat 200,000. Jadi maknanya satu kotak kecil ni tak apa jelas tapi kamu nampaklah pada kertas graf kamu tu satu kotak kecil ni nilai dia lah 200,000. Okey, 200, 400, 600, 800 ribu, sejuta. Okey, boleh faham Okey, boleh faham. Terusnya kita tengok langkah yang kedua pula dia buat apa? Okey, tandakan titik di atas kertas graf untuk menunjukkan guna tenaga dalam sektor ekonomi Indonesia dari tahun 2010 hingga 2014. Okey, tahun pertama ialah 11,900,000. Okey, jadi kita tengok 11,900,000 macam mana dia plotkan. Nombor tak clear dah. Okey, ini 11 juta. 11 juta 200, 400, 600, 800. Okey, kalau dia tandakan dekat 12 tu dah jadi 12 juta kan. Jadi dia letakkan di tengah-tengah kotak yang kelima tu, daripada 11,000 ni, kotak yang kelima tu dia letakkan di tengah-tengah sebelum menyentuh nilai 12. Jadi dapatlah anggarannya kan. Anggarannya dapatlah 11,900,000. Okey, nampak? Betul-betul di bawah tahun 2000 ni kan, sebab kita mula berdapat CY, betul-betul di bawahnya. Okey, 11,900,000. Seterusnya tahun yang kedua 2011, 12,284. Okey, 12,284. Kamu nampak ada tanda? Okey, ini 12 juta di sini. 12,200,000 kotak pertama. Ini 84. Nah, dia anggar sajalah. Kita tak boleh dapat nilai tepat tapi dalam anggaran, tapi jangan kita sampai menyentuh ke kotak yang kedua pula. Kalau kita menyentuh garisan yang di kotak yang kedua yang teratas tu dah jadi 12,400,000 kan. Sedangkan nilai tadi ni hanyalah 12,284. Jadi 12,284. Maknanya 12,200,000 kotak pertama, 84 tu kita anggarkanlah atas sedikit je daripada garisan kotak yang pertama tu, macam tu. Begitulah seterusnya. Kita tengok pula nilai untuk tahun 2012 ialah 12,723. Okey, di sini 12,700,000, 200,000, 400,000, 12,600,000. Okey, atas sudah diletak sikit 12,700,000. Okey, dalam nilai anggaran. Tapi janganlah sampai menyentuh garisan yang keempat. Kalau menyentuh garisan yang keempat ni dah jadi 12,800,000 kan. Okey, boleh faham? Harap pelajar faham. Okey, pelan-pelan. Okey, seterusnya ialah 2013 ialah 13,210. Okey, 13,210. Okey, 13 juta kotak pertama 200,000, 13,200. Okey, 10,000 lagi dia letaklah atas sedikit pada garisan tu. Dan yang terakhir ialah 12,500,000 plus something kan. Betul tak? Kita tengok balik. Ya, 13,500,000. Okey, 13,500,000. Okey, mula tengok nanti. Okey, pada angka 13,000 ni dia letakkan 13,200,000, 13,400,000, 13,500,000 sebelum menyentuh ke 13,600,000 tu letakkan. Bila dah siap kamu plotkan titik-titik tu, ambil pembaris, sambungkanlah di antara titik dari tahun ke tahun 2010 sampailah ke 2014. Okey. Bila dah siap sambungkan garisan tu, langkah terakhir dia apa? Okey, letak label kan. Okey, Pak C ni dia letak orang dalam kurungan, dia letaklah nilai lagi 3 angka kosong tu. Dia letak tahun di sini, kemudian tuliskan tajuknya. Okey, guna tenaga dalam sektor ekonomi Indonesia dari tahun 2010 hingga 2014. Dengan itu lengkaplah graf garisan mudah. Okey? Ingat langkah-langkahnya dan cara-cara dia untuk membina sebuah graf garisan mudah. Itu pentingnya kamu gunakan kertas graf ni supaya lebih mudah kamu nak nak plotkan titik tu pada nilai yang tepat ataupun hampir tepat. Okay? Kalau macam ni nilai dah berjuta kan, kita nak plot pada nilai yang tepat tu memang satu yang mustahil lah. Tapi kita boleh plot pada nilai yang hampir tepat dan relevan. Okay? Okay, tak ada lah nilai tu melebihi terlalu tinggi daripada nilai dalam jadual. Okay? Itulah cara-caranya. Okay?
Satu lagi perkara yang cikgu nak ingatkan tadi, skala itu kamu bila lukis tu langkah pertama kamu kena pasti dahulukan satu kotak kecil tu berapa nilai dia supaya untuk memudahkan kamu plot pada nilai yang tepat. Okey. Okey, baiklah. Jadi untuk sesi latihan kita pada hari ini, kita akan rujuk. Okey, ni graf gabungan kita akan tengok pada minggu depan lah. Okey, untuk graf garisan mudah, data dia kita akan gunakan data daripada buku teks lah ya. Jadi kamu pergi ke muka surat 19. Ini dia. Okey, soalan nombor 6 ni muka surat 19 buku teks kamu ni. Buku teks dah dapat semua kan? Jadi senang boleh rujuk buku teks, tak payah duk tengok dekat handset duk lama-lama kan, mekabok mata pula nanti. Guna buku teks yang kamu dah ambil di sekolah itu. Okey, muka surat 19. Soalan nombor 6. Jadual 2 menunjukkan hasil jualan bulanan sayur-sayuran di kedai Seri pada tahun 2017. Okey, ni tajuk dia yang ni ya, hasil jualan bulanan sayur-sayuran di kedai Seri pada tahun 2017. Yang ni yang kamu akan letakkan pada graf kamu nanti. Kemudian kita kajilah peta pada jadual ni daripada bulan Januari hingga Disember. Nanti dalam graf kamu tak perlulah kamu tulis bulan tu penuh kan, tulis Januari tak perlu, kamu hanya letak J saja. Jadi J Januari ni akan berada betul-betul di bawah paksi Y. Ingat betul-betul di bawah paksi Y. Jadi di bawah paksi Y terus tulis J. Okey. Januari, Februari, Mac, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. Okey. Berdasarkan data dalam jadual 2, lukis graf yang sesuai untuk menunjukkan hasil jualan bulanan sayur-sayuran di kedai Seri. Kemudian jawab soalan berikut. Okey, yang pertama kamu lukiskan graf ni dulu. Bila dah siap graf baru kamu jawab soalan nombor 6 ni. Okey. Jawab soalan 6 A, B, C, D ni sama kan. Yang nombor 3 ni minggu depan kita akan tengoklah perlahan-lahan. Okey, ini ialah jadual 2. Okey, dia bagi, kemudian kita kaji dulu kan. Kita kaji dulu jadual ni, kita tengok. Okey, apakah nilai maksimum, nilai minimum dulu. Nilai minimum dalam jadual ni ialah berapa paling rendah? Pada bulan berapa? Okey, pada bulan Julai. Pada bulan 7 ialah 100. Okey. 100 ringgit Malaysia. Ini bukan 100 juta ya, 100 ringgit Malaysia saja. Okey. 100 ringgit Malaysia saja. Okey, kemudian nilai maksimum. Nilai maksimum dia ialah pada bulan Februari ya, iaitu 560 ringgit. Okey, bulan 2 bulan Februari lah paling tinggi, ni ada 560 ringgit. Okey, jadi untuk melukis skala untuk melukis graf garisan mudah ni, cikgu bagikan skala terus kepada kamu. Jadi kamu gunakanlah skala 1 cm mewakili RM50. Okey, dia dengar dengan jelas ya. Gunakan skala 1 cm mewakili RM50. Jadi bila kamu dah lukis pada paksi Y tu, dah letakkan macam ni contohnya. Nah contoh ya, 1 cm RM50 ya. Okay, contohnya ni. Kita bagi pada yang tadi lah ya. Okey, macam ni tadi. Okey, nanti kamu akan buatkan 1 cm RM50. Okay, kamu akan letak sini kosong. Ini kamu akan letakkan 1 cm maknanya 5 kotak kecil, kamu letak RM50. Jadi kamu dah tahulah satu kotak kecil tu samaan dengan berapa ringgit. Okay, untuk tahu dia berapa ringgit, bahagikanlah 50 bahagi dengan 5 dapat berapa. Itu kamu jawab sendiri nanti. Kamu tahu satu kotak kecil tu berapa, barulah kamu boleh plot dengan berdasarkan nilai yang ada di sini. Okey. Sebab nilai dia pun, jadi kamu akan buat paksi Y nanti sampai nilai berapa? Pasal nilai paling tinggi ialah 560. Jadi kamu buat dah sampai, bundarkan dia ke
600. Buat sampai 600 je lah kan. Tak payah buat sampai 1000 lagi. Buat kalut sampai pergi buat 1000 tak payah. Buat sampai 600 saja. Pasal nilai maksimum dia hanyalah RM560. Buat sampai RM600 saja. Kemudian kamu boleh plot lah. Okay, kalau ni sebab dia ada 12 bulan kan. Jadi kamu tak payah jarak terlalu jauh. Sebaiknya cikgu cadangkan kepada kamu untuk kertas gerah kamu nanti tu. Okay, kamu hanya contohnya Januari kamu akan letakkan di bawah ni dah, memang confirm di sini Januari. Februari tu kamu selang 5 kotak kecil je ni pada garisan yang ni. Februari di sini. Begitulah seterusnya. Februari, March, April, Mei, Jun, Julai, Ogos, September. Sebab dia panjang sikit kan, sebab 12. Jadi setiap bulan tu kamu jarakkan 5 kotak kecil je. Tulis di bawah, betul-betul di bawah ni kan. Kalau Februari nanti betul-betul di bawah ni F. Jangan ke tepi, jangan ke kanan ataupun ke kiri. Betul-betul di atas garisan ni. Sama lah nanti J ni betul-betul di atas garisan ni J. Di tahun ni tahun lah, ini gerah lain lah, pening dah kita pun ya, pening dah. Jadi tahun ni tak ada lah kan. Tahun ni tak ada, kita akan letak J di sini. Kemudian F di sini, M di sini. Begitulah sampailah ke D Disember. Okey, jadi cikgu harap pelajar-pelajar bolehlah menjawab dengan baik ya. Okey, soal 19 tadi. Pergilah. Okey, ini dia. Inilah yang kamu akan gunakan. Soal 19. Buku teks kamu soalan nombor 6, gunakan data ni dengan skala 1 cm mewakili RM50. Lengkapkan graf garisan mudah kamu. Bila dah lengkap, terus jawab soalan ni. Kemudian cikgu nak ingat juga graf bar mudah yang kamu dah lukis minggu lepas tu. Okey, lekatkan elok-elok dalam buku nota latihan kita tu kan. Kalau kamu nak lekat tu, saiz dia besar kan. Kamu lipatkan kertas tu, lipat dalam berapa bahagian ya. Kertas kajian kamu tu lipat daripada kanan ke kiri dahulu, kemudian daripada atas ke bawah. Jadi dia macam 4 bahagian. Kemudian lekatkan di tengah-tengah buku nota kamu tu. Macam lah graf garisan mudah juga dah siap, nanti lipat, kemudian lekatkan. Bila kamu nak tengok boleh buka kan. Okey. Jadi itulah sahaja perkongsian cikgu pada hari ini untuk pembelajaran graf garisan mudah kita. Jadi cikgu harapkan pelajar 3 Akik dan 3 Baiduri boleh faham. Kalau tak faham, boleh ulang semula video ini. Dan kalau tak faham juga boleh WhatsApp cikgu dalam grup. Dan cikgu akan bersama kamu di sepanjang kelas kita daripada 9 pagi hingga 11 pagi ini. Dan cikgu ingatkan juga kawan-kawan pelajar-pelajar ni yang ada join kelas cikgu pagi ni, tolong ingatkan kawan-kawan yang lain tu, ada lagi beberapa orang tu yang cikgu masih lihat sampai hari ni untuk respon kelas cikgu tu masih lagi tiada kan. Jadi tolong ingatkan, cikgu akan ambil nama mereka dan data tu dah ada untuk beberapa kali ni, untuk beberapa kali kelas kita ni tentang kehadiran. Dan cikgu akan buat laporan kepada yang selalu tidak hadir itu, memang akan diberi peringatan lepas ni ya. Jadi tolong ingatkan kawan-kawan semua ya. Okey, jadi baiklah. Setakat itu saja untuk kelas kita hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.